السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Imam di mana kita? Ayat yang ke-14. Jadi kita masih lagi di surah Al-A'la, surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan kita berhenti di ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka. Baik, firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Wa dzakara asma rabbih fasalla, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Baik, berjaya orang yang membersihkan diri. Sesungguhnya berjaya dan terlepaslah daripada azab orang yang membersihkan diri daripada syirik dan beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang pertama. Maksud dia tinggal syirik dan beriman pada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkannya serta beramal dengan syariatnya, dan sentiasa memastikan dirinya bersih daripada kotoran dan kebejatan akhlak yang buruk. Mereka sentiasa menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Qad aflah, maksud dia qad batu fi'il madhi, maksud dia mesti orang yang membersihkan diri dia daripada syirik. Satu, dia beriman. Yang kedua, bersihkan diri pada sifat-sifat yang buruk. Mesti berjaya tuan-tuan. Kita tak berjaya kadang-kadang nanti di akhirat kerana diri kita ni ada sifat yang buruk tuan-tuan. Mungkin kerana ujub, sum'ah, takbur yang kita tak nampak. Jadi itu yang menyebabkan kita gagal. Macam saya selalu sebut kat tuan-tuan, iblis asalnya nampak zahirnya lah baiklah, iblis tu zahirnya lah, tapi dalam hati dia ada takbur dan dia berosak tuan-tuan. Jadi kena bersihkan diri tuan-tuan. Sebelum kita pejamkan mata kita, kita pindah ke apa? Depan masjid ni tuan-tuan. Biar dalam hati kita ni tak ada. Takut nanti hak buruk ni yang kacau nanti. Nak mengucap payah, nak mati susah, ataupun nanti tuan-tuan mungkin menyebabkan kita rosak di akhirat, ataupun na'udzubillah yang lebih sukar, yang lebih takut kita jadi su'ul khatimah. Sebab dalam hati tu tuan-tuan ada perasaan-perasaan yang tak elok. Kalau boleh nak mati ni biar kita tak ada musuh dengan orang, itu lagi cantik tuan-tuan. Biar kita nak mati tak ada dalam hati kita ni kita benci dengan kawan ni, kita marah dengan kawan ni, kita tak puas hati dengan dia. Belajar kita maafkan orang tuan-tuan. Maafkan orang, biar hati kita ni bersih. Kita mati kita tak ada apa dengan orang tuan-tuan. Jadi Quran sebut telah berjaya orang yang membersihkan diri dia. Mesti berjaya. Sudah lidah mereka sentiasa basah menyebut nama Allah dengan jiwa tauhid dan ikhlas. Lidah ni sebut nama Allah dengan ikhlas. Maksud dia berzikir tuan-tuan. Zikir yang paling afdal sudah semestinya zikir yang Nabi ajar tuan-tuan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar, yang kita duduk berzikir tu. Kemudian Nabi sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ringan di lidah, berat dalam timbangan, dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Lepas tu apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semua zikir afdal lah tu.
Cumanya Allah, zikir Allahu ni macam mana? Kadang orang zikir Allah, Allahu kan. Tapi ada orang tarekat zikir macam tu. Dia macam ni tuan-tuan. Bukan makna orang zikir Allah, Allahu tu dia tak berzikir macam kita ni. Bukan. Tok guru tarekat ni, bukanlah makna dia 24 jam zikir Allah, Allahu ya. Bukan. Kalau memang macam tu memang tak apa kena lah tuan-tuan. Dia berzikir macam kita tuan-tuan. Macam kita berzikir, kita lepas sembahyang kita berzikir Subhanallah 33, Alhamdulillah. Dia pun berzikir macam tu. Dia pun juga zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Subhanallah bihamdi, Subhanallahul azim. Dia pun zikir semua tu. Macam mana tentang zikir Allah, Allahu ni? Macam tu. Pertama kita kena tahulah, kita zikir yang Nabi ajak ni, kita sebut nama Allah dengan pujian. Contohnya Subhanallah. Kalau sebut Allah saja, dia nak ada pujian tuan-tuan. Subhanallah, maha suci Allah, dia ada pujian. Alhamdulillah, sebut nama Allah dan ada puji, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, sebut nama Allah dan kita memuji dia, maha besar. Yang ni hebatlah. Zikir Allah ni macam mana? Zikir Allah ni, orang-orang tarekat ke tok guru ni, dia pun zikir pada tempat-tempat yang mungkin sukar untuk kita berzikir. Naik motor, naik kereta, memancing, masa nak tidur, ataupun masa lidah ni dah apa, mungkin kita dah penat dah tuan-tuan. Kita dah penat, maka baru dizikir Allah tu. Hu tu tak mana pula hu. Zikir Allah ni, Allah. Supaya apa? Jiwa ni tak kosong. Dan depa zikir ni pula, geng-geng tarekat ni, tok guru lah, zikir Allah ni bukanlah zikir sebut saja. Dia sebut Allah tu dengan penuh perasaan. Takutnya, cintanya, perasaan itu. Allah. Diingat. Jiwa ni penuh dengan ingat, cinta pada Allah. Itu disebut Allah tu. Allah. Supaya jiwa dia penuh ingat Allah. Lepas tu tang hu tu bila? Hu. Hu ni maksud dia tuan-tuan. Bahasa Arab hu tu dia. Huwa. Kalau bahasa kita dialah. Dia sebut ni bukan sebut kosong. Dia sebut jiwa tu penuh perasaan, cinta. Macam kita sebutkan dialah. Penuh perasaan tu. Dia sebut huwa tu dalam keadaan dialah Allah. Tu hu tu. Bukan saja sebut. Boleh nah kalau sebut saja tak jadi, sebut saja kan. Hu perasaan tak ada apa tuan, tak dapat pahala. Pasal kita tak puji hu. Tapi bila sebut hu dengan jiwa yang apa? Menghayati makna dia. Hu dialah Allah. Itu yang depa amalkan tu. Tapi bukanlah depa amal Allahu ni depa tinggal zikir yang maksur ni. Kalau tinggal tak kenalah tuan-tuan. Zikir yang Nabi ajak mestilah kita utamakan. Adapun Allahu ni supaya jiwa kita ni dipenuhi dengan mengingati Allah. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, ada seorang tok guru, dia pernah cerita, saya dengar dalam kuliah dia sebut kawan dia sebelum tidur tu dia zikir Allah. Pasal apa dia berzikir tu? Sebab dia nak tidur dalam keadaan jiwa dia ni dipenuhi dengan Allah, cinta pada Allah, kasih pada Allah. Itu disebut tu, bukan saja sebut. Kalau ada orang baru nak belajar tarekat, dia berzikir Allahu dengan jiwa dia tak penghayatan, boleh jadi tak ada pahala lah tuan-tuan. Pasal dia tak puji Allah, dia tak mengingati Allah dalam jiwa dia. Kan sebut dalam hadis kan, kita ingat kita ingat Allah dalam hati, fi nafsihi zakartu fi nafsi. Kata Allah, bila seseorang hamba tu ingat Allah. Tuan-tuan ingat Allah ya. Tuan-tuan tengok langit, cantik ciptaan Allah, dapat pahala. Apa-apa keadaan, tuan-tuan ingat Allah, pahala. Sekalipun tuan-tuan tak sebut subhanallah, alhamdulillah, ingat saja, ingat. Maksudnya kita ingat dalam fikiran kita, ingat dalam diri kita. Allah Ta'ala akan ingat dalam diri Allah. Dia nak sebut macam mana diri ni. Tak, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tapi nak bagi kita faham tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, bila kawan ini berzikir Allah sebelum tidur, sebab siapa tidur dalam keadaan jiwa dia yang bersih, itu yang kadang-kadang dia dapat mimpi-mimpi yang hebat.
Sebab dia tidur dalam keadaan jiwa dia penuh dengan benda yang baik, Allah ke, selawat ke, tu tidur dalam keadaan yang baik. Dan tidur ni kan mati tuan-tuan, mati sementara kan. Sebab tu bila kita bangun tidur, kita cakap apa tuan-tuan? Kita bangun tidur, yang Nabi ajak doa bangun tidur. Imam hafal. Tuan-tuan hafal tak? Imam nasihat dia banyak hafal doa bangun tidur ke tuan-tuan, bangun terus ya tuan-tuan. Nabi ajak kan doa tu, maksur pada Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Tuhan yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Tidur tu mati, tapi bukanlah mati betul, mati hilang kesedaran tu. Kan saya sebut kat tuan-tuan, roh ni satu tapi dia dua. Susah tuan-tuan. Roh ni kita tak boleh fikir. Satu dipanggil ruhul yaqazah, roh kesedaran. Satu lagi ruhul hayah, roh kematian. Roh yaqazah kalau dia keluar, kita tidur. Kalau dia tak main dah, kita koma tuan-tuan. Betul? Koma. Ada orang dia bius kan, dia pergi hospital bius, keluar roh kesedaran dia. Lepas tu dia koma tu, roh kesedaran tu tak balik-balik. Itu kadang-kadang orang koma, roh kehidupan ni tak keluar. Kita pun sama, masa kita tidur tadi, roh kehidupan tak keluar. Sebab tu masa kita tidur, kita mengeruh juga, mengeruh nafas tuan-tuan. Pasal kita tak mati, kita hidup. Tapi kesedaran tak ada. Roh kesedaran tu dia menerawang tuan-tuan. Sampai banyak ulama sebut dia boleh menerawang masuk ke alam barzah. Yes, boleh. Ke alam, dia bertemu dengan orang-orang yang dah mati. Banyak kisah tuan-tuan. Tuan-tuan buka mana-mana kitab. Banyak orang mimpi jumpa orang yang dah mati. Banyak orang yang sebelum dia tidur bersih lah tuan-tuan. Itu yang dia tidur nak bersih tu. Ada orang sebelum tidur dia selawat, salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan nak, memang saya tak nafi, selawat terbaik ni adalah selawat apa? Macam dalam sembahyang tu kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Tapi kalau tuan-tuan nak zikir macam tu, sama fil alamina innaka hamidum majid, sebelum tidur mungkin berat sikit. Betul tuan-tuan? Berat sikit tu, panjang. Itu yang ulama kadang dia pendekkan. Jadi sebelum tidur, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan nak tambah Sayyidina pun boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang bergaduh, tambah Sayyidina ke tak tambah Sayyidina? Tambah boleh, tak tambah pun tak apa. Tu pulang tuan-tuan. Sebagian kata ulama tambah sunat. Sebagian ulama kata kita pegang macam dalam hadis Nabi sebut. Macam-macam lah tuan-tuan. Ikut yang mana senang lah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kan senang. Tuan-tuan baca ya. Sebelum tidur sampai terlelap. Jadi ruh yaqazah tu kalau dia keluar, biarlah dia tengok benda yang baik-baik. Begitulah tuan-tuan. Sama sebelum tidur sebut Allah Allah tu. Biar ruh tu kalau dia nak menerawang tu tuan-tuan, biarlah dia menerawang ke tempat-tempat yang baik. Kita jumpa benda-benda yang baik, kita tengok benda-benda yang menginsafkan kita. Jadi kawan ni, Tok Guru ni lah, sebelum tidur doa Allah Allah Allah. Dia dah tidur, lidah dia doa Allah lagi. Dia tidur lah. Sampai bini dia kejut, bang lidah abang tak berhenti doa Allah 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 Allah. Nampak? Penuh jiwa dia. Itu zikir Allah tu. Hu tu sama. Hu ni maksud dia penuh, sebut bukan sebut kosong. Sebut dengan penuh perasaan. Hu dialah Allah. Orang yang zikir Allah hu ni, dia segi jiwa dia tu, jiwa ni saya sebut, memang dia dah sampai di satu tempat yang kita tak sampai. Susah nak cakap tuan-tuan. Macam orang kalau dia cinta dengan seseorang kan, kalau dia cinta kat seseorang kan, dialah, betul dia sebut kan, dialah, penuh perasaan dia tu. Kadang-kadang sebut nama aja. Sebut nama kan, Minah ke Ahmad ke, kita sebut nama kan dengan penuh perasaan. Biasanya lah orang yang berzikir Allah Allahu ni, biasanya dia zikir macam kita ni banyak dah. Sampai bila jiwa dia tu dah penuh, maka lidah dia sebut macam tu lah tuan-tuan. Jadi pendek ya tuan-tuan. Baik, tak apa tuan-tuan, yang penting berzikir tuan-tuan. Hati mereka sentiasa mengingati Allah yang maha besar dengan hati. Zikir hati lebih afdal daripada zikir lidah. Dan zikir yang paling afdal adalah zikir apa? Lidah dan hati. Itu lagi afdal lah. Sebut subhanallah, hati kita sedar maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Mereka mendirikan sembahyang. Tu kata wa zakara asma rabbih fasalla tu. Sebut nama Allah dan sembahyang.
Sembahyang fardu yang 5 di dalam waktunya semata-mata mengharapkan keridaan Allah, taat kepada perintahnya dan menjunjung syariatnya, seperti mana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ini makna dia tuan-tuan, orang beriman yang mencapai keimanan yang sempurna. Sebab dia ada tahap tuan-tuan. Dalam Islam ni ada sebahagian kita tengok tuan-tuan, ada orang bahagi kan. Ada tahap apa? Syariat, hakikat, makrifat. Ada kan? Ada ulama bagi lagu tu. Syariat, hakikat. Tapi kalau sama je tuan-tuan. Satu lagi dalam hadis disebut memang orang Islam ni tak sama darjat dia. Darjat lain-lain tuan-tuan, berdasarkan amalan dia. Darjat yang paling rendah dalam hadis sebut adalah Muslim. Muslim ni orang yang menyerahkan diri dia pada Allah. Macam mana nak kenal Muslim? Nampak zahir dia Islam. Zahir dia Islam. Muslim yang sempurna, Muslim ni walaupun dia tak sembahyang, dia Muslim lagi. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia mengaku di Islam, dia tak sembahyang, dia Muslim lagi, ikut jumhur ulama lah. Dia tak puasa, dia Muslim lagi, tapi Muslim yang tak sempurna. Kalau Muslim yang sempurna macam mana? Muslim yang sempurna ni bab segala yang wajib settle. Macam dalam hadis pun, Islam tu apa? Islam adalah antasyhadu la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah, kita semua mengucap tuan-tuan. Yang kedua, wa tuqimus solah, alhamdulillah kita semua sembahyang. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, keluarkan zakat. Wa tasumur ramadan, puasa. Dan haji kalau mampu baru pergi haji. Ada je 5 ni. Kalau haji tak buat lagi tak apa, kalau tak mampu tuan-tuan. Termasuklah tuan-tuan kalau tak dapat panggilan haji lagi, kira tak mampu lah tu. Buat je yang ni kira Muslim yang sempurna. Dia tak naik satu lagi tuan-tuan. Lepas tu baru Jibril tanya kan, hadis Jibril, fa akhbirni anil iman. Iman dia lagi tinggi. Iman ni mukmin. Muslim yang paling rendah, bila dia amalkan yang segala rukun Islam ni, zahir je kita nampak, zahir dia saja. Kalau orang buat zahir Islam, dia Muslim. Mukmin ni orang tu saja tahu, dia mula tang penghayatan jiwa tuan-tuan. Mukmin ni dia tinggi. Jiwa dia tu, penghayatan jiwa, bukan sekadar amalan zahir, tapi penghayatan jiwa dia. Bila Jibril tanya fa akhbirni anil iman, bagi tahu tentang iman tu apa? Dicerita tentang dalam kan. Antu'min, kamu beriman. Iman ni dia ada tahap tidak? Ada iman biasa, ada apa? Ada yang yakin biasa, ada hakul yakin, ada nurul yakin, macam-macam tuan-tuan. Ainul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Beriman pada Allah, Rasul, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada qadar. Di jiwa dah tuan-tuan. Orang yang jiwa dia penuh tentang beriman ni, dia lain tuan-tuan. Kalau orang betul-betul tuan-tuan dia beriman dengan Allah, tidak ada benda yang paling dia takut kecuali Allah. Kalau betul-betul beriman, maksud dia iman tu menjiwai hati dia, hakul yaqin. Macam mana dia nak takut benda lain sedangkan Allah lah Tuhan sekalian alam. Wallahu ahaqqu an takhsyah, kan Quran sebut. Allah lah yang berhak untuk ditakuti. Kalau betul-betul kenal Allah ni, kalau betul-betul kenal Allah, Allah paling takut. Ini dah sebut dalam ni ayat ni. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati dia. Sebut nama Allah takut. Sebut nama Allah takut, gemetar. Sebab dia tahu Allah Tuhan sekalian alam. Kalau kita tengok makhluk, tak kira lah tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa rimau ke, buaya ke, nampak hantu ke, kita tahu tu semua makhluk. Allah jadikan dia. Dan ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada dia. Tuhan sekalian alam tu bila kita sembahyang apa? Alhamdulillahirabbil. Dalam Quran Allah Taala sebut, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan duk takut dengan syaitan, tipu daya syaitan, hasutan syaitan. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takut pada aku. Ini Allah. Kalau kamu betul-betul beriman, kalau betul-betul beriman ni, hilang takut pada semua benda. Takut ni semata-mata pada Allah. Boleh cek diri kita, itu capai iman sebetul. Sebut nama Allah gemetar hati. Contoh lain, orang betul-betul beriman ni, ada orang dia percaya tuan-tuan, tapi iman tu tak memenuhi jiwa dia. Contoh yang lain, kalau orang yang nak buat dosa tuan-tuan,
Ada orang dia buat dosa relax, tak apa nanti tobat lah. Ada orang lagu tu. Pasal bawa lagi tobat. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman dengan hari kiamat, dia takut. Betul tak? Sagi amalan dia dihitung di sana. Nampak tu, kalau orang betul-betul yakin tuan-tuan, iman tu kuat, dia rasa nanti akan dihitung di sana. Nak buat maksiat takut. Pasal tahu ada hari akhirat nanti. Bila iman tu memenuhi jiwa. Contoh yang lain, kalau orang ditimpa musibah, baru beli motor Y16. Tuan-tuan tahu motor Y16, orang pun tak beli sangat, mahal tuan-tuan, 12,000, 13,000, mahal sangat. Dah nak macam apa, ambil motor besar lagi. Tuan-tuan baru beli Y16 13,000 ke 12,000 ke, baru pakai 2-3 hari kena curi. Tak pun anak naik terjun parit. Anak tak ada apa, motor habis tuan-tuan. Kalau kita yakin dengan ketentuan Allah tuan-tuan, hati ni tenang. Tak apalah, takdir Allah, luar kemampuan kita lah. Tak pun kita naik elok-elok, orang langgar tepi ke. Bila yakin dengan takdir Allah, tahu ini ketentuan Allah, tak boleh elok dah, kita ada pilihan sabar lah. Sabar dapat pahala tuan-tuan, bila kita yakin itu ketentuan Allah. Tapi kalau kita tak yakin dengan ketentuan Allah tuan-tuan, kita beriman qada qadar tu, tapi iman tu tak memenuhi jiwa, iman tu tak meresap. Itu yang kita kadang-kadang kita bertindak bukan tuan-tuan. Tapi bila kita ingat ketentuan Allah, kita tahu baik, ni lagi tinggi tuan-tuan. Mukmin lebih tinggi pada Muslim. Saya ingat saya pun baru takat ni lah tuan-tuan, mukmin lah. Itu pun tak sempurna lagi lah tuan-tuan. Nak mukmin yang sempurna banyak lagi. Kan Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih saudaranya seperti mana dia kasih dirinya. Bukan maksud tak beriman ni kafir, bukan. Tidak sempurna iman. Maksud dia belum mencapai mukmin yang sejati, belum. Sehinggalah dia kasih saudaranya seperti dia kasih diri dia. Makna dia kalau jiran dia ke ataupun adik-beradik dia ke dapat bisnes, untung sebulan untung 20,000, kita seronok macam kita dapat tuan-tuan. Alhamdulillah, kita seronok macam kita dapat. Jangan dengki tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dia dengki. Kita ada setengah orang dia tak dengki dengan orang, dia dengki dengan adik-beradik. Ada jenis dengki adik-beradik, tak boleh tengok adik-beradik lebih pada dia, kerja nak condemn dia. Ada orang macam tu. Ada orang dengan adik-beradik tak dengki, dia dengki dengan orang. Kalau orang ditimpa musibah tuan-tuan, kita kena sedih macam musibah tu kita kena. Macam tu tuan-tuan, macam musibah tu timpa kat kita, sedih. Rasa sedih, kalau akulah di tempat dia. Rasa sedih tuan-tuan bila tahu, sedih sungguh. Tapi ada setengah orang bila orang ni kena musibah, dia seronok. Ada kan, padan muka, rasa kan. Ada orang, ataupun dia tak cakap tapi dalam hati dia seronok. Ada dalam hati dia syok. Hang tak betul-betul beriman lah. Belum mencapai mukmin hakiki, mukmin sebenar. Kan ada seorang sahabat Nabi, nama dia Harisah. Harisah, sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang hebat lah tuan-tuan. Nabi pernah tanya dia. Satu pagi dia bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi kata kat Harisah ni, kaifa asbahta ya Harisah, macam mana hang pagi ni Harisah? Pagi ni macam mana hang? Kata Harisah ni, dia kata asbahtu mu'minan haqiqiyan. Aku pagi ni aku beriman dengan sebenar-benarnya, hakiki. Aku ni mukmin yang aku berpagi-pagi dalam keadaan beriman dengan sebenar-benarnya. Maka kata Nabi SAW, ni mukmin sebenar ni. Kalau kita sampailah tuan-tuan. Kata Nabi, undur ma taqul, perhatikan apa yang hang cakap. Fa inna likulli qawlin haqiqah, fama haqiqatu imanik. Kata Nabi SAW, semua benda ni ada hakikat dia. Apakah hakikat iman hang? Hakikat iman. Kata Harisah, tuan-tuan kalau sampai macam Harisah sebut ni, tuan-tuan sampai mukmin hakiki, mukmin sempurna. Dia tak naik atas lagi ni, atas ni lagi tinggi. Kata Harisah,
azaftu nafsi anid dunya, jiwa aku ni hati-hati lari daripada dunia. Tuan-tuan boleh pakai kereta yang tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh buat rumah macam mana tuan-tuan nak, tapi jangan jadikan dalam hati. Pakai sekadar keperluan tuan-tuan, sekadar pakai. Jiwa dalam ni, jiwa aku lari pada dunia. Wa ashartu layali, ni tegur diri saya jugalah tuan-tuan. Malam aku tak tidur, tahajud. Tuan tahajud, alhamdulillah. Imam selalu tahajud lah, bangun awal. Saya bangun lambat tadi, tak ada tuan-tuan. Nasib witir sebelum tidur. Wa ashartu layali, malam tak tidur, malam jaga sembahyang. Betul tuan-tuan. Kalau kita baca ayat tahajud ni rasa malu tuan-tuan, rasa malu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, betul tak? Asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Daripada malam ni tahajudlah. Nah, tahajudlah sebagai tambahan, nafilatan lak, sebagai tambahan bagi kita, supaya Allah Ta'ala hantarkan kita ke makam yang tinggi, mahmudah. Dalam hadis kan sebut kan, dalam hadis bila tinggal sepertiga malam Allah Ta'ala turun. Ni pun orang bergaduh tuan-tuan. Allah Ta'ala turun betul ke? Turun. Ada orang dia kata turun betul tuan-tuan. Turun betul? Turun daripada atas, turun sungguh. Tu orang tanya dia apa? Jadi bila Allah duduk atas arash, turun ke langit, arash kosong ke? Kosong lah. Saya tengok, teruk betul dia ni. Ada orang lagu tu tuan-tuan lah. Saya saja sebut kat tuan-tuan, kawan saya seorang lah ni buat PhD, selesai dah tuan-tuan. Tesis dia pun selesai dah. Nak tunggu viva yang hebat lah tuan-tuan. Ustaz tuan-tuan, ustaz. Dia tanya saya soalan, saya bahas panjang lah. Bab-bab ni tuan-tuan, bab-bab Allah Ta'ala turun ke apa benda, bahas panjang dia. Dia tanya saya soalan. Dia kata, dia mesej saya lah. Dia kata, tapi dia pesan kat saya lah, kata aku tanya ni hang jangan blok pula. Blok. Sebab dia ada tanya kat kawan-kawan lain, ustaz-ustaz agak, ustaz lain tak boleh jawab, dia pun blok ni. Saya kata saya tak boleh jawab, saya tak boleh jawab lah. Betul tak? Payah apa? Betul tak? Tak boleh jawab kata tak tahu. Mudah ya kan? Betul tak? Semua benda nak jawab silap lah. Betul? Tak boleh jawab, tak tahu. Selesai masalah tuan-tuan. Saya tak tahu lagi dia PhD. Lepas tu baru dia bagi tahu dia tengah buat PhD, selesai dah pun. Tunggu viva ya tuan-tuan. Viva ni nak bentang lah. Jadi tuan-tuan, dia tanya saya soalan, dia kata, boleh tak Allah dengan kudrah Allah, kuasa Allah dan kehendak Allah, iradah Allah, dengan kehendak dan kuasa Allah, boleh tak Allah menggunakan makhluk dia? Sebab kawan saya ni, dia kata Allah Ta'ala duduk atas aras. Kawan saya ni PhD ni, jangan main-main, ustaz. Allah Ta'ala duduk atas aras, zat Allah atas aras. Seperti mana zat saya atas kursi, zat Allah atas aras. Jadi dia nak tanya saya soalan, boleh tak Allah Ta'ala duduk atas aras? Aras tu makhluk Allah. Kalau kita boleh duduk atas kuda, takkan Allah Ta'ala tak boleh duduk atas aras? Jadi boleh tak Allah Ta'ala, makna dia boleh tak Allah Ta'ala turun daripada aras ke langit dunia? Boleh tak? Kata. Soalan ni boleh tak? Boleh tak Allah Ta'ala turun daripada aras ke langit dunia? Seperti mana kita boleh turun daripada tingkat 1, tingkat 15 turun tingkat 1? Boleh ke tak boleh? Itu soalan dia tuan-tuan. Oh, memang trik tuan-tuan, trik. Tanya, boleh ke tak boleh? Dia dah. Kalau kita boleh naik atas kuda, boleh naik atas motor, Allah Ta'ala duduk atas arash. Arash itu makhluk Allah. Takkanlah Allah Ta'ala tak boleh menggunakan makhluk dia? Sedangkan Allah Ta'ala kudrah, berkuasa, dan Allah Ta'ala berkehendak. Tuan-tuan tolong jawab tuan-tuan. Tolong jawab tuan-tuan. Semalam saya tanya kat satu surau tu, ada satu surau tu lah. Semalam. Dia pun bagi tahu saya kata kat surau ni ada mengaji kitab akidah. Ustaz, kami dah khatam dah banyak kitab lah. Surau action ni pun. Saya tanya kat depa, tuan-tuan tolong jawab. Depa dah khatam kitab akidah banyak lah. Kata kami khatam banyak dah ustaz, kitab ni khatam. Tak apalah ni, tolong jawab ustaz. Sebab dia kata Allah Ta'ala duduk atas aras. Pasal apa? Dengan kehendak Allah, dengan iradah Allah, Allah nak duduk atas aras. Dengan kehendak dan kudrat Allah, Allah Ta'ala nak turun daripada atas ke bawah.
Why kita kata tak boleh? Doktor PhD tuan-tuan. Saya tanya balik dia soalan. Saya kata kat dia, sebab dia kata boleh tak Allah Ta'ala gunakan makhluk dia? Boleh tak Allah gunakan makhluk dia dengan kehendak dia? Saya kata kat dia, boleh tak Allah Ta'ala makan dekat restoran? Boleh tak Allah Ta'ala naik motor Y16? Saya tanya dia. Boleh tak Allah Ta'ala lepak dalam banglo? Dalam banglo, lepak sat dalam banglo, penat. Boleh tak boleh? Saya tanya dia. Dia tak berani nak jawab. Yalah, kalau kata boleh Allah Ta'ala makan kat restoran, macam tak patut dia. Dia baru terfikir. Tak patut kau Allah Ta'ala makan kat restoran. Baru dia terfikir. Saya kata kat dia, dalam Quran sebut banyak. Wallahu ghaniyun hamid, ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala ni maha kaya daripada makhluk dia. Tiba-tiba hang kata Allah gunakan makhluk dia. Subhanallah. Subhanallah, ni apa punya soalan ni? Allah Ta'ala duduk dalam banglo. Masya Allah. Allah Ta'ala sebut ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala maha kaya pada makhluk. Allah Ta'ala tak berhajat pada arash, tak berhajat pada kursi, tak berhajat. Malah Allah Ta'ala tak berhajat pada ibadah kita. Dalam hadis sebut kan, la tanfa'uhu ta'atut ta'iin. Tidak memberi manfaat pada Allah taatnya orang yang taat. Dan ada satu hadis yang tuan-tuan selalu dengar. Allah Ta'ala sebut, kalau pada zaman Nabi Adam, manusia dan jin sampai hari kiamat semua baik macam manusia paling baik, baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia. Zaman Nabi Adam tu, manusia dengan jin semua baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ma zada dzalika fi mulki syai'ah, tak tambah dalam kerajaanku walaupun sikit. Tak tambah. Allah Ta'ala tak perlu ibadah kita. Kalau semua jahat, law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, pada awal tu zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia jahat macam manusia paling jahat. Iblis tuan-tuan, iblis paling jahat. Semua macam iblis jahat. Naqasa zalika min mulki syai'ah, tak kurang dalam kerajaanku walaupun sikit. Innama hiya a'malukum, tu amalan kamu. Uhsiha lakum, aku hitung. Siapa banyak baik masuk syurga, banyak jahat masuk neraka. Ada orang tanya, pasal apa Allah Ta'ala buat neraka? Buat syurga sudah, mati semua masuk syurga. Tuan-tuan, kalau macam tu kita tak boleh hidup. Pasal apa? Orang pi bunuh orang, pasal apa? Mati, ni masuk syurga. Pi rompak bank kan, lantak pi kena tembak dengan polis, mati masuk syurga. Dia pi bunuh orang lah apa, nanti mati masuk syurga. Kita nak hidup lagu mana tuan-tuan? Samun lah apa, betul tak? Nanti mati masuk syurga. Sebab tu kat dunia pun ada penjara. Pasal apa ada penjara? Lah, tuan-tuan, tak ada penjara macam mana kita nak hidup? Nak tangkap orang-orang lagu ni yang mempertuhankan nafsu dia. Jadi tuan-tuan, saya sebut kat kawan saya tu dia tersentak lah tuan-tuan. Tak layak kita kata Allah Ta'ala gunakan makhluk dia. Allah Ta'ala jadikan, dan Allah Ta'ala tak perlukan makhluk dia. Seolah-olah kita tanya, adakah Allah boleh cipta anak dia? Tidak. Tak layak bagi Allah Ta'ala tuan-tuan disifati dengan anak. Tak layak tuan-tuan dengan Allah. Baik. Sama juga kalau orang tanya, boleh tak Allah Ta'ala bersetubuh? Subhanallah, ni soalan apa? Soalan apa ni tuan-tuan? Kudrah dengan iradah ni soalan menghina tuan-tuan. Soalan menghina tuan-tuan. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk dia. Boleh tak? Dalam hadis memang sebut turun tuan-tuan. Tapi turunnya Allah ni bukan pada atas bawah. Allah Ta'ala duduk atas arasy turun, bukan begitu. Turunnya Allah, kalau ulama salaf yang tak mau takwil, turunnya Allah itu turun tapi bukan perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu je. Boleh tak? Turun, yes. Makna dia turun, tapi bukan makna yang kita faham. Turun dalam kepala kita atas bawah. Turunnya Allah bukan macam tu. Habis tu lagu mana? Mana aku tahu. Siapa pun tak tahu. Yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Setengah ulama tak mau tafsir. Dia sebut dalam bahasa Arab nuzul, nuzul dia disebut, nuzul. Setengah ulama takwil. Turunnya apa? Turunnya rahmat. Turunnya
rahmat lah, rahmat, keampunan turun tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kita dah okey tuan-tuan, tak apa. Saya habiskan ini sikit tuan-tuan. Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW dalam menafsirkan qad aflah man tazakka, sabda Nabi SAW, iaitu siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, aku adalah pesuruh Allah. Dan Nabi SAW menafsirkan wa dzakara isma rabbih fasalla, iaitu sembahyang fardu yang 5 dan menjaganya serta berat terhadapnya. Jaga solat 5 waktu, itu makna dia. Wa dzakara isma rabbih fasalla, bersihkan diri pada sifat yang buruk dan jaga jaga solat 5 waktu, itu makna dia. Jadi tuan-tuan, saya sebut di tuan-tuan bab tahajud dia tuan-tuan, kan dalam hadis Nabi sebut Allah Ta'ala turun daripada langit, turun ke langit dunia. Ingat tuan-tuan, bukan turun dalam kepala kita tuan-tuan. Sama dengan tu, ada golongan musyabbihah moden, dia kata turun betul tapi tak tahu turun macam mana. Tapi turun betul lah, itu tasbih tuan-tuan. Macam kita tuan-tuan, kita turun pada bangunan ada 2 cara, ada 3 cara. Tuan-tuan turun tingkat 15, nak turun ke bawah ada 3 cara kan. Yang pertama naik lift, yang kedua tangga, yang ketiga tuan-tuan lompat pada atas. Menang. Daripada tingkat 15 turun lompat ke bawah. 3 cara. Tapi tiga-tiga ni turun. Betul tak? Cara lain tapi tiga-tiga turun. Ada orang dia fikir Allah ni turun betul. Memang turun pada arah turun ke bawah, tapi tak tahu lift ke, lompat ke, dia tak tahu. Dia terbang lagu mana ke. Kalau fikir lagu tu salah. Fikir lagu tu memang salah. Siapa fikir macam tu memang salah. Jadi nak sebut turun-turun, tapi bukan makna yang kita faham dalam kepala kita ni. Makna turun makhluk memang kita berak. Turunnya Allah bukan dalam fikiran kita. Tapi tuan-tuan boleh pegang satu kitab turun rahmat, boleh juga. Allah Ta'ala kan bercakap, Allah Ta'ala firman, ma yas'al, siapa yang minta aku akan bagi, siapa yang minta ampun aku akan ampunkan. Betul tak? Allah Ta'ala sebut firman tiap-tiap 1/3 malam. Allah Ta'ala berfirman tuan-tuan, tapi kita tidur tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut siapa yang berdoa aku kabulkan. May yad'uni fa astajibalah, siapa doa aku nak kabulkan. May yas'aluni, siapa yang nak minta. Betul tak? Tuan-tuan nak minta bab dunia ke bab akhirat ke, nak tambah bini ke, tuan-tuan nak bangun malam-malam tuan-tuan, siapa nak minta aku nak bagi. Siapa nak minta ampun aku nak ampunkan. Dan ulama sebut seafdal masa minta ampun ni istighfar sebelum subuh. Sepakat tuan-tuan, itu saat paling afdal minta ampun. Sebab tu tuan-tuan, sikit tuan-tuan, seminit lagi, Nabi Zakaria masa dia nak dapat anak kan, dia tua tuan-tuan, malam-malam dia bangun tuan-tuan, nidaan khafiyah. Quran sebut nidaan khafiyah ni seruan yang senyap waktu malam. Kan dia berdoa kan, Rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Tuhan, tulang mu tak larat lah, lemah, tua dah, umur dia 70 macam ni tuan-tuan. Umur 70. Tuan-tuan kalau umur 70 dapat anak, hebat kan. Umur 70 macam ni. Tulang aku ni wahanal azmu, tulang aku ni pun dah penat, tak larat lah. Washta'ala ra'su syaiba, rambut ni penuh uban, menyala dengan uban, penuh uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi tak pernah putus asa berdoa. Anak tak ada, umur 70 doa. Kita tuan-tuan kalau daripada umur 25 doa tak dapat anak, umur 40 memang tak ada kot, tak doa dah. Nabi tak 70 doa lagi tuan-tuan. Punya hebatnya Nabi punya doa, sangka baik dengan Allah. Bagi tak apa, tak bagi kita dapat simpanan di akhirat doa tu, ataupun Allah Ta'ala selamatkan kita pada musibah yang berat kerana doa kita yang banyak tu. Jadi tuan-tuan, apa doa dia? Nidaan khafiyah tu, nida yang sembunyi. Sebahagian ulama kata Nabi Zakaria ni dia bangun malam, dia semayang dan dia sebut banyak kali, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Apa nak ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Selalu disebut tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala balas, labbaik, labbaik, aku labbaik, aku sambut seruanmu. Tapi bagaimana Allah Ta'ala sebut yang layak dengan kebesaran keagungan, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat, tak terikat dengan macam makhluk. Tak boleh bayang apa sahaja berkenaan dengan Allah,
di luar akal kita tuan-tuan. Nah, itu je, di luar akal kita. Jangan duk bayang tuan-tuan pakai akal. Silap. Okey tuan, habis. Akan datang kita sambung di ayat yang ke-16 ke-17 nah. Ayat yang ke-16 dan 17. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.